إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على الله توكلنا حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف صلى الله عليه وسلم dan kata mu'alif dalam kitab Tajul Urus situ, barang siapa pendek umurnya, bergendaklah zikir dengan zikir yang menghimpunkan. Barang siapa umur yang tidak panjang, contohnya umat-umat di akhir zaman, umat-umat zaman kita ni, jarang-jarang yang mencecah angka 100 tahun. Biasa 780 dah balik, jarang-jarang cecah 100 tahun. Umat dulu biasa 200-300 tahun kan? Panjang-panjang umur. Jadi kalau begitu, maka hendaklah dia menggunakan lipatan zikir dia supaya menjadi bergandaan dia banyak. Sebab masa kita tak sempat, pendek sangat. Ini pernah diajar oleh Rasulullah SAW. Bila seorang sahabat duduk berzikir menggunakan biji tamar, jadi bila Rasulullah balik, dia tak siap lagi. Ya. Rasulullah beritahu pada dia, kamu maukah aku ajarkan satu zikir yang memberikan gandaan yang banyak. Sekali sebut, gandaan dia begitu banyak. Itulah di antara ialah subhanallah adada khalqi. Subhanallah, sekali sebut dia, maka dia punya pahala, dia punya ganjaran, dia punya apa dia, adada khalqi, sebilang-bilang makhluk. Itu sekali sebut. Kalau dua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, sama tu. Ya, sekali sebut je, fi kulli lamhah, tiap-tiap pahala, tiap-tiap kelipan mata, wa nafasin, tiap-tiap nafas. Oh, banyak nafas manusia. Wasi'ahu ilmullah, atau lebih lagi lah, yang meluasi ilmu Tuhan. Tak ada siapa boleh menduga ilmu Tuhan yang maha luas. Itu sekali kata. Mana gunakan cara zikir yang seumpama ini. Sebab memandangkan umur kita singkat, ya, umur kita sekejap dia dah balik, malaikat maut sekejap sampai. Allah. Itu disebut dalam Tajul Arus, barang siapa pendek umurnya, maka hendaklah dia berzikir dengan zikir yang tersebut. Ya, itulah zikir yang melipat gandakan supaya keuntungan dia besar di akhirat besok. Itu di antara pesanan daripada Tuan Pengarang. Seperti misal disebut ini, subhanallah adada khalqih, subhanallah maha suci Allah Ta'ala. Itu minan naqais, daripada segala kekurangan. Zat, sifat, af'al Tuhan itu suci daripada segala kekurangan. Dia sekali sebut tu adada khalqih, sebilang-bilang makhluknya. Makhluk Tuhan, Masya Allah, kita nak kira, dari nak kira dah, dengan yang paling ramai sekali, para malaikat, kemudian jin, kemudian insan, kemudian makhluk yang lain di darat, di laut. Masya Allah, dia terlampau banyak, tidak terhingga kiraan angka dia. Maka sekali sebut dia pergi ke arah tu, dia punya gandaan pahala dia, ya, martabat dia dan seumpamanya, sesuai dengan umur dia sudah pendek. Dan seumpama demikian, itulah banyak lagi mana cara-cara zikir yang merupakan lipatan gandaan kepadanya. Dengan pendek umur, bahawa dirojoknya kepada Allah SWT dalam tengah medan berperang.
dalam medan kita berperang dengan nafsu, dengan syaitan, maka kita gunakan cara yang tersebut. Dan seumpama dia pada segala sakit yang ditakuti matinya, maknanya umurnya pendek, yang kalau sakit sikit pun berjalan. Jadi oleh kerana itu gunakan angka yang sedemikian, zikir yang mempunyai lipatan angka darajat. Habis. Dan apabila ada pekerjaan atas barang yang tersebut, bila ada pekerjaan atas barang tersebut, iaitulah umur kita ni sangat pendek, tidak sempat banyak amalan-amalan kan tak sempat dilakukan, maka kata pengarang di sini al-khizlan. Al-khizlanu kullu khizlanin an tatafarraga min ath-shawaghil summa la tatawajjahu ilaihi. Allah. Kemudian wataqillu awaikuka summa la tarhalu ilaihi. Maka tiada beroleh pertolong sekali-kali. Ke mana khizlan, mana orang yang ditinggalkan daripada mendapat bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan dia apa? At-taufiq. Lawan taufik ialah khizlan. Taufik apa maknanya? Khalqu quwwat ta'ah bil 'abdi. Tuhan menjadikan kekuatan ketaatan pada hamba. Hidayat dia lain, petunjuk dengan taufik lain. Petunjuk dia nampak jalan ni baik, jalan ini sebaliknya. Adapun menuruti jalan tu tak semesti, sebab tu ada manusia dapat petunjuk tapi tak ada taufik. Dia tahu benda tu elok tapi tak dibuat. Dia tahu benda tu bahaya tapi dia buat juga. Benda tu mungkar, dia buat juga. Bermakna dia ada hidayah tapi tidak ada taufik. Kita minta dua tu. Sebab tu Rasulullah SAW minta dua lapis. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran dan rezekikan kami dapat mengikuti kebenaran itu. Dan sebaliknya begitu juga. Wa arinal batilan batilah, dan tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan, kesesatan sebagai kesesatan. Kemudian warzuqna ijtinabah, minta agar rezeki yang kita dapat ijtinab, mana menjauhkan diri. Dia nampak benda itu sebaik, benda yang benar sebagai kebenaran dan mampu menunaikan dia. Dan nampak faham kebatilan sebagai kebatilan dan mampu maknanya meninggalkan dia. Itu doa baginda SAW. Sebab ada di sana ada yang tenggelam terus, langsung tak nampak. Hidayat tadi langsung macam orang kafir, dan orang kafir langsung tak nampak, gelap. Dan di sana ada orang yang dapat satu nur iman Islam dia ada, tapi nurul amal dia tak dapat. Dia banyak tersasar dalam amalan dia. Jadi maknanya bila dia dapat dua perkara ni, dia panggil taufik. Mana khalqu quwwat ta'ah fi 'abdi, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan bantu dia mengerjakan taat kepada Taala yang berbagai-bagai jenis taat. Maka sekiranya sebaliknya berlaku, dia tak dapat taufik, itu dia panggil khizlan. Khizlan orang yang tidak mendapat bantuan taufik kepada kata, maka tiada beroleh pertolong di bahasa lama, dan maka tidak ada pertolongan sekali-kali. Bahawa selesai engkau daripada segala yang membimbangkan. Dulu bimbang dengan dia kata apa, kerja banyak, dengan sibuk kerja, nantilah saya pencen, saya beramal lah. Itu satu kesilapan lah. Tiba-tiba dah pencen pula, bukan dia pergi beramal, dia beli pancing, dia mancing ikan. Tergenjut celah sungai, bahan ulau habis terus. Maknanya apa? Dah lepas satu, dia kena tipu lagi dengan syaitan, dia tipu lain. Pada umur dia makin dekat dengan ajal, maka dia direkakan dia khayalkan dia dengan khairan yang merosakkan persiapan dia, masa yang sangat besar nak kita hadap di depan.
maka dia dapat, maknanya hilang daripada dia perkara yang membimbang. Tiba-tiba dia tak masuk lagi, dia lari empat lain pula, nafsu, akal dan tipu akan dia. Maka tiada engkau berhadap kepadanya. Syawagil tadi dah hilang, tapi lam tatawajjuh, mana tidak bertawajuh, tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sidqun niyah, dengan kejujuran niat yang betul menghadap Allah, ikhlas, tak juga berlaku. Ini panggil tertipu, ya. Banyak yang tertipu yang sedemikian. Masa ada seorang guru dia pernah mengajar sini kan, di kampung ni pun dia tinggalkan, dia tak mengajar jauh dia Ustaz Raus. Di Alai pun macam tu, dia tinggalkan kan. Di sini apa kes tak tahu, wallahu alam. Ada orang tanya dia pakai apa, tulis dia pakai bolpen apa dalam bazar, mengadang tu. Satu, dia alai pula, dia tinggalkan kelas ke apa. Ada pula dia kata, nantilah dia mengajar suruh dia speed, sebab kita makin dekat dengan maut. Ada pula seorang lebay mana pula mengajar kita, nantilah pencin besok kita beramal lah. Dia menghadang, dia tinggalkan kelas. Kau belajar dengan orang tu gitu. Ya, inilah biasanya kan ada ilmu, tapi kita bukan memperkemas. Patut ilmu itu memperkemaskan rohani kita dengan Tuhan, bukan cari jalan helah untuk melambatkan amal ibadah, sebab kita makin dekat dengan maut. Supaya tidak berlaku apa yang disebut dalam Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, ya Tuhanku, ya, berilah tempoh sikit lagi umur kami nak beramal. Bila dia sebab tu, bila malakul maut nak sampai sentap nyawa dia. Padahal Tuhan dah beri dia umur 70, 80, ada sampai dekat 100 pun ada. Ya, dia leka. Bila malaikat maut sampai, baru dia terperanjat, boleh nak minta tangguh. Dalam ayat lain Tuhan jawab, la ruddu la adu ila man. Ni muka ni kalau aku tangguhkan amal, dia ulang balik perangai ni. Balik ke dunia, balik sambunglah umur kata 5 tahun 10 tahun, dia ulang balik perangai lalai itu. Allah Karim. Maka tiada engkau berhadap kepadanya, kepada Allah Ta'ala dengan sidqun niyah, dengan siddiq jujur niat, hingga dibukakan bagi daripada yang tiada sampai segala cita kepadanya, dan sedikit segala perkerjaan yang menegakkan akan dikau. Ya, kemudian summa dia kata qalla wa taqil, mana jadi sedikit, taqillu mana jadi sedikit awak. Dulu banyak halangan-halangan, kan dah tak ada dah, anak pun tak ada, pencen semua dah, tak ada pekerja kosong, dia pusing pula tempat lain. Jadi menegakkan segala yang datang nafsu seperti syahwat dan amarah, dan berperangai dengan yang jahat, dibangsakan bagi segala maksiat yang jismaniah, yang luar. Maka tiada engkau berpindah kepadanya kepada segala alam nafsu. Ya, tak juga dia beralih menukar haluan dia kepada Allah Ta'ala. Ini setengah daripada apa? Khizlan. Ya, benda dah ada peluang, dia tak rebut. Itu maksudnya. Sebab kita setiap saat merebut peluang supaya kita berdiri tegak kukuh dalam menterjemahkan kehambaan dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan kata Imam Abul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu, bermula selesai hati daripada istighal itu nikmat yang amat besar, masya-Allah. Ya, nikmat yang amat besar di antara apa? Selesai istighal, kebimbangan hati kita tadi, bimbang situ, bimbang sini, takut situ, takut sini. Ya, tiba-tiba Allah Ta'ala berikan bantuan, bahawa kalbi dia tadi diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Tidak lagi ada begitu, bahawa dia kuat, siqah hati dia berpegang dengan Allah SWT. Itu dia panggil nikmat yang besar, ya, nikmat besar. Bermula selesai, mana kosong hati itu daripada istighal, daripada sibuk. Itu dipanggil sibuk dengan benda-benda yang melarikan hati kita daripada Ta'ala. Itu nikmat yang amat besar, ya. Maka bila ditutup hamba itu akan nikmat ini, seperti bahawa dibukakan dirinya pintu hawa dan syahwat. Habislah. Ya. Sebab tu dia kata khuruju minan nafs ya nikmatul uzma. Dapat keluar daripada nafsu itu nikmat paling besar.
Sebab bila nafsu berjaya ditumbangkan, syahwat berjaya kita kuburkan dia, maka ketika itu dia akan dapat istighal, memberikan tumpuan dia kepada Allah Ta'ala. Sebab tumpuan ni lain pertama kan. Kalau ini pun kita down, habis awak ni. Ini pun lain pertama. Dipanggil raun yang pertama adalah kena beri istighal qalbi dengan Tuhan. Maknanya kita buang yang dahulunya istighal dengan makhluk, menumpukan kerja dengan makhluk, bukan main dia amat-amati, bukan main dia memberi penjagaan. Dengan urusan Tuhan dia buat, dia pergi main-main, buat sampai tidak kan. Ya, Tuhan dia kena buang sifat istighal tu, dibuang daripada makhluk, dipindah satu. Bila dia ada istighal, baru dia dapat hadiah daripada Allah Ta'ala. Satu hadiah dipanggil apa? Kemanisan. Ya, dapat istighal, dia dapat lazat. Lazat dalam ibadat, lazat seronok dalam melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan. Kita cek ada tak? Kalau ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, makin round yang kita pula nikmat besar, dapat lazat dia dapat, maka dia akan dapat mahabbah, kasih dengan Allah Ta'ala. Qalbi tu Tuhan buka. Lepas tu kita tengok ada tak cek kasih yang kuat. Lagi kuat dia panggil ishkun, asyik rindu. Lepas daripada itu baru rafa'tul hijab, aku buka hijab. Baru dia tahu siapa dia, siapa Tuhannya. Di situlah kunci kenikmatan kehidupan yang sebenar, bila terbuka engkau dengan dia. Ya. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar ya bila terbuka antara engkau dengan dia. Maka nak terbuka tadi mesti apa dia? Dia ada kerinduan yang cukup kuat dengan Tuhan, berjalan duduk sentiasa. Itulah hati para nabi rasul-rasul ya. Dan para sahabat dan para aulia, itulah qalbi dia begitu sentiasa. Rindu, bukan ingat kan, rindu lagi kuat. Maka macam mana boleh rindu kuat kalau dia tak ada kasih mahabbah? Dia mesti ada mahabbah, dan mahabbah itu takkan ada melainkan dia dapat kelazatan, dan lazat boleh seronok. Dan kelazatan tak akan dapat kalau dia buat kerja main-main. Itu maksud dia kena istighal, tumpu tu. Penumpuan tu bila ada, baru ada peringkat-peringkat dia akan dapat. Maka syaitan mengganggu kita, dia mengacau kita supaya jangan ada istighal, jangan ada penumpuan. Kita buat ibadat tapi dia kacau, buat main-main. Ya, macam lepas batuk di tangga, kita tak sampai kan, rugi, buang masa kan. Bila dia rugi besok, malaikat maut sampai, baru dia rugi. Banyak maknanya perkara-perkara besar yang Tuhan suruh kita mengutip, mencapai, tiba-tiba dia tidak dapat. Sebab apa? Dia dikhayalkan dengan khayalat, ya, segala benda yang melekakan. Allah. Dan berperangai dengan perangai yang jahat yang dibangsakan kepada sifat yang jismaniyah, sifat yang luar, bukan sifat rohaniah, sifat jasmani ya. Makan banyak, tidur banyak, di empat perkara besar ya. Banyak makan, banyak cakap, banyak tidur, banyak bergaul, disuruh kurang kan tu. Itu unsur jasmani, itu unsur jasad luar ya. Kesihatan luar, Masya Allah, dia pantau, jangan ada sikit sakit, cepat dia jumpa doktor pakar lah. Tak cukup dalam negeri, luar negara, takut apa, takut demam, mati kan. Sebab dia rasa bahawa bila dia mati, orang-orang kafir sebab takut mati, sebab apa kan, dia luput nikmat dunia. Bagi mereka akhirat dia tak beriman. Dia sangat-sangat dia takut kalau berlakunya kesakitan yang bawa kepada maut. Itu pun dia takut. Sebab tu orang kafir ni kalau kita kata dia apa, dulu macam tak sihat, macam nak mati, jangan sebut sui. Dia kata sui, rupanya besok malaikat terik terjongkang, mampus ya. Jadi dia bimbang mati jasad sebab takut luput nikmat sementara dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tapi tak sedar kalau dalam tu rohani rosak, dia lagi berat nikmat akhirat diluput ya. Sebab tu dia kena pantau nikmat rohani ya. Siapa yang tidak memberikan tumpuan perjalanan rohani, qad azzabakumullahu bil hayatil jismaniyah, Tuhan azab dia dengan memberi fokus kepada hidup jasad luar. Siang malam pagi petang sampai malaikat maut sampai, yang dia fokus hidup luar, sangkaan yang nak dibaling dalam liang lahat ni. Rohani dia tu tak dijaga, tidak dipantau perkembangan. Ini satu
ya, penipuan besar yang telah terkena pada diri insan tadi oleh nafsu dan syaitan tadi. Maka tiada engkau berpindah kepadanya, langsung dia tidak berjalan. Sedangkan Quran suruh tu fafirru ilallah, berpindah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah, mana menuju pada pendekatan makrifat kepadanya, daripada segala alam nafsu. Mana dia gagal menumbangkan nafsu dia, maka barang siapa yang gagal menumbangkan nafsu dia, maka gagallah kehidupan dia. Sebab kita dapat membina ialah ubudiyah, kehambaan yang sebenar, bila nafsu itu masih belum ditumbangkan. Ya, sebab dia kena tumbangkan nafsu, bahawa dia boleh berdiri tegak dalam makam ubudiyah, makam kehambaan. Yang itulah dasar besar kita dijempak ke dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan kata Imam Abu Qasim Al-Qusairi, bermula selesai hati daripada istighfar itu nikmat yang amat besar, insya-Allah. Ya, sebaliknya bila hati kita tadi ditarik menghadap ke hadrat Allah, hati kita tadi kosong, ya, dapat memberikan tumpuan kepada Ta'ala, itu nikmat yang amat besar. Itu dia kata khuruju minan nafs yang nikmatul uzma, dapat keluar daripada belenggu penjara nafsu, itu dia panggil nikmatul uzma, nikmat paling besar dalam kehidupan. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah, sebab dia hijab, dinding antara kita dengan Tuhan. Ya, dia tak boleh pergi mengerjakan amal. Nak kata tak sihat, oh lebih sihat daripada orang lain. Nak kata dia susah, dia lebih kaya daripada orang lain, tapi dia ada sampai tempat-tempat yang sepatutnya dia sampai. Dia tidak boleh berjalan pada tempat yang sepatutnya dia kena berjalan sebagai hamba abdi fakir dengan Tuhan. Dia tipu oleh nafsu dia, khayal. Malaikat maut sampai itu baru dia terkejut. Itu dah tak boleh apa lagi lah, dia meraung pun tak ada guna lagi dah. Jadi bila selesai hati, sebab dia kata apa-apa pun dalam ni qalbi, selesai hati daripada istighfar, mana hati dia telah lepas daripada diikat dengan nafsu, syahwat dunia dan sebagainya. Itu satu nikmat besar, sebab dia penghalang. Ya, kalau kita tengok dalam sirah nabawiyah, ya, dakwah pertama Rasulullah SAW bawa, golongan manakah yang menyambut pantas? Golongan yang istighfar dengan dunia ke orang yang tak ada istighfar? Yang tak ada sibuk dengan dunia, kalangan hamba bawah. Yang atas banyak pangkat-pangkat, oh lambat dia tu, dia fikir sana fikir sini. Esok aku masuk Islam ni, orang kata apa, esok Islam masyarakat kata apa, ni keluarga kata, oh banyak difikir bukan-bukan. Nanti dia lambat. Ya. Ada pun yang tak ada apa kepentingan, berdesuk dia pergi. Sebab dia tak ada syawarin, benda yang mengikat dia tak banyak. Itu lepas. Sebab tu bila Tuhan lepaskan qalbi insan daripada dipenjara, diikat dengan nafsu, maka itu nikmat paling besar. Dia akan nampak terang perjalanan dia menuju hadrat Allah. Jadi bermula selesai hati daripada istighfar, mana hati itu selesai, dengan mana bersih daripada tarikan-tarikan yang menghalang dia berjalan kepada Ta'ala, nikmat yang amat besar tu, ya. Maka apabila ditutup hamba akan nikmat ini, baru dibuka kebagiannya pintu hawa. Kalau tak dapat nikmat ni, Tuhan bukakan apa? Pintu hawa nafsu. Dia berjalan jalan nafsu, dia berfikir dengan nafsu, dia bercakap dengan nafsu, dia melihat dengan nafsu, dia duduk dengan nafsu, semua nafsu yang kontrol dia. Sehingga dalam ibadat pun ibadat nafsu, dia semayang nafsu, dia mengajar nafsu, dia belajar nafsu. Habis kan kita akan jumpa jalan makrifat Tuhan. Buat tapi dalam nafsu kontrol. Ya. Dulu dia dapat duduk depan, kan? Oh, dia nampak orang marah. Sekarang dia duduk belakang, dia kontrol di belakang. Yang baruah dia buat kerja, kan? Kau tak faham ke tahu? Sekarang baruah buat kerja, dia duduk belakang, dia kontrol. Dulu dia dapat sekejap, wah, duduk depan, kan? Orang marah. Sekarang duduk depan, aku duduk belakang, aku kontrol. Ya? Yang baruah di depan ni. Jadi jangan jadi baruah nafsu, itu maksudnya. Yang sini pula jadi baruah di AP banyak. Ya, baruah di AP banyak lagi. Dia kontrol belakang. Dia sampai minta lulus supaya orang jadi murtad. Gila kan. Dan cahaya Islam lagi masuk dalam kegelapan kekufuran yang amat keji. Dan dia dapat hidayah, petunjuk, nak suruh manusia jadi kafir. Gila.
nak kekal dalam neraka bersama dia. Orang kafir itu jahat. Inna syarrad dawab, Quran katakan. Inna syarrad dawab, sesungguhnya sejahat-jahat dawab. Apa makna dawab? Binatang yang merangkak, itu dawab. Sejahat-jahat binatang yang merangkak atas muka bumi ni alladzina kafaru, orang yang kufur dengan Tuhan. Ya, apa jenis kafir samanya? Al-kufar millatul wahidah. Ya, kafir wasani ke kafir apa nama sahaja, kafir dengan Tuhan tu tak beriman, itu orang yang dia punya standard dia sama dengan binatang paling jahat. Tu Quran sebut. Hina tak hinanya orang yang tidak ada iman. Lepas tu kita pandang orang beriman ni sebab dia ada mulia. Dengan ada mutiara iman dalam kalbi dia, mana dia sangat mulia di sisi Allah. Sebab tu kita hormat kepada dia. Ya, kita kena hormat. Yang kita hormat orang dengan sebab pangkat, jawatan, harta, wang ringgit, itu salah kan. Ya, kita tak dibenar mengukur manusia dengan ukuran yang sedemikian, ukuran sesat. Oh, orang kaya datang dia rasa lain, orang miskin datang dia tak pandang. Itu tak betul, sesat orang tu. Ya, dia sampai sama ya, istiwa uzami wal madi minal ammah, sama begitu. Ya, orang kaya al-ghina wal fakir tak ada apa lagi. Yang dipandang semua itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Ya, bukan nak pandang benda-benda yang macam tu, dia terhijab. Allah. Dan syahwat dia, nasaya diubahkan atasnya nikmat hati. Habis entah ni, kalau dia tak jaga ni, dia boleh berubah hati ni. Wali boleh terbalik. Bal'am dia tak tahu kan, boleh terbang udara, pun mati kufur. Yang tak berubah, yang tetap dikawal Nabi dengan Rasul dia. Itu ada ismah, dia pemegang amanah hukum, dibawa wahyu, tanah kawal rapi dia. Ya, ada pun yang lain tinggi pun jaga tu boleh jatuh. Lagi tinggi dia naik, lagi dia kena kerip kuat. Macam kita panjat pokok sampai 70 kaki, jangan seronok nampak laut, nampak pulau besar. Dia lepas berdesuk ke bawah. Lagi dia dapat dia, lagi kena kuat hati dia, bersandar, mohon pertolongan, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Sayyidina Umar punya garang kan, tapi di pangkal mata dia hitam kan. Sayyidina Umar garang kan. Syaitan yakhaf. Ya, syaitan yakhaf. Syaitan dia takut Sayyidina Umar. Sehingga di lorong di jalan tu, syaitan dia nak jalan, punya tegas dia. Tapi pangkal mata dia hitam. Apa makna hitam? Hari-hari dia menangis. Tiap-tiap malam Sayyidina Umar mengucurkan air mata. Sebab apa? Takut mati dalam kekufuran. Dia punya penjaga Sayyidina Umar. Orang yang dah dijamin syurga tu. Al-mubashirina bil jannah hayatan. Orang yang telah dijamin syurga, hidup lagi Rasulullah jamin. Tapi dia punya cermat penjagaan dia, Masya Allah. Ya, dia merayu dengan Tuhan, minta penjagaan, inayah, bantuan daripada Allah, pertolongan dan kawalan daripada Allah Ta'ala. Ada kata Syekh Abu Qasim Al-Qusairi, seorang ulama besar radhiyallahu anhu, ya, selesai hati kita tidak lagi ditambat dalam keadaan tarekat, dia panggil warid dan sampai. Bila kita zikirkan warid, nur yang sampai tercempakkan. Aurada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min rijil asar. Tercempakkan warid dalam kalbi dia, banyak bergantung sana. Bila dia pukul dengan zikir, mana-mana tak ada dah, kosong dah tak ada. Oh, dia berseronok dengan Tuhan. Tu warid besar. Sangat warid besar liyatasallama. Tuhan buka, Tuhan lepaskan dia daripada kalbi dia ditambat dengan pemikiran makhluk. Nak buat tanya makhluk, kau orang kata apa, padahal benda tu jelas dan perintah arahan Allah Ta'ala. Sebab dia tak terlepas, dia terpenjara kalbi dia. Ya, ada. Allah. Nah, saya diubahkan atasnya nikmat hati tadi dan dihilangkan, ya, yang telah ada dapatnya daripada hening kalbi dia. Ketenteraman jiwa dia sangat mahal harga tadi, ya. Dapat berduduk hadratillah, bukan sikit-sikit besar. Tiba-tiba oleh kerana tak jaga, terbalik-balik dan ni. Sebab tu jangan pelik kata, dia kan orang hebat. Jangan. Imam Ghazali sebut dalam kitab karangan dia, al-qalb la yusammal qalb illa bitaqallub. Hati itu tidak dinamakan hati, melainkan dia cepat berbalik. Dia lebih pantas daripada didihan air yang mendidih. Kita jerang air kan, bila air itu mendidih, apa bunyi dia? Laju kan? Laju. Hati kamu lagi laju daripada tu, kata Imam Ghazali. Sebab tu kita sendiri mengalami kadang-kadang. Kita boleh mengalami kadang-kadang ibadat tu. Kita ambil contoh mudah, kita buat ibadat. Kadang rasa sedap, kadang rasa dia malas, kadang berat, kadang ringan, kadang terang, kadang gelap. Dia berubah. Kita panggil qalbi.
Ya, dia berubah-ubah. Sebab tu kita kena pantau je mana dia pergi ni, ya. Macam mana keadaan ni. Kalau kita terlupa dia kan, dia slow, dia down, dia mula jauh terjarak. Sebab dalam tiap-tiap nafas kita dia ada dua hukum, ittisal atau infisal. Ittisal mana semakin rapat dengan Tuhan, tu yang kita nak. Kalau tidak dia berlaku infisal, semakin terjarak jauh dia dengan Tuhan. Turun naik nafas dia kira tuan ni. Itu supaya kita memberikan ihtimam, perhatian sungguh, sebab antara dua nafas itulah ya berlakunya perpisahan besar, iaitu al-maut. Al-maut yaji'u baina nafasain, mati itu datang antara dua nafas. Banyak orang tarik nafas tak boleh hembus. Banyak yang hembus nafas tak boleh nak tarik, habis itu. Itu setengah daripada alamat kecil, alamat sughra, tanda kiamat kecil. Mati datang dengan pujaah atau baghtatan, mengejut. Dah meninggal semalam, itu semalam. Semalam baru berbual dengan dia, baru minum teh dengan dia semalam. Hari ini dah nama lain, dia dah pakai uniform lain. Dah dibalut dengan kain kapan dan Allah. Dan kata Ustaz Al-Kabir Sayyid Muhammad Wafa radhiyallahu an, bermula fikir itu segala pekerjaannya nazar, mana menjalankan pandangan qalbi dalam kaifiat menghasilkan yang dituntut untuk menghasilkan tuntutan kita. Iaitulah menterjemahkan kehambaan kita dengan Allah Ta'ala. Maka inilah kata mu'alif al-fikrah. Al-fikrah dipanggil sayrul qalbi fi midanil i'tibar, fi midanil aghyar. Jadi al-fikrah, fikiran itu berjalan hati pada segala medan yang lain daripada hati Ta'ala, hingga engkau lihat fana tiap-tiap satu. Kerana apa? Kekal Tuhan. Bermakna insan bila ditawajuhkan kalbi dia kepada zat yang bersifat dengan baqa, dipanggil al-baqi. Baqi mana zat muttasil bil baqa, zat yang bersifat dengan kekal, maka dia akan membawa keperasanan diri dia akan lebur. Itu keadaan pengleburan fana tadi bila dipandang kepada zat Tuhan yang maha sempurna, yang maha kekal. Sebab tidak ada benda yang kekal melainkan dia saja. Itu wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki, kembali pada makna wujud yang hakiki, kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan, satu. Dan kewujudan dia tidak akan bertemu dengan ketiadaan. Habis syurga neraka itu kekal, itu lain. Itu bukan hakiki, itu arid, benda yang baru datang, yang Tuhan janji nak kekal. Kalau dia nak padam, dia boleh masuk. Itu hak dia semua, ya. Jadi bila kita pandang murakabah akan baqa, dia akan membawa kepada apa? Lenyap pandangan kepada makhluk. Lenyap di mana tu? Bukan di mata. Lenyap di dalam keperasaan hilang, pum, dia bertumpu betul. Situ satu daripada fikrah yang penting untuk membajai keimanan dan pengenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Batu sebelum kita sembahyang sunat tahajud, kita bangun je, pertama kita baca doa. Kemudian yang kedua disunatkan kita buka jendela. Dia buka pintu, bukan penyamun masuk pula kan. Buka jendela, tinggal pandang ke langit. Baca ayat 190 daripada surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh dalam kejadian langit dan bumi. Quran sebut. Betul, bangun pagi kita suntik rohani itu. Sungguh dalam kejadian langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya malam dan siang. Siang malam dan tukar dan siapa boleh buat ni? La ayatin li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang hidup hati dia. Siapa orang yang hidup hati dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, duduk dan bangun. Ay ala kullu ahwal, semua kelakuan hati dia dengan Tuhan. Satu. Yang kedua yang kita bincang ni, wa yatafakkar, dia berfikir, menjalankan fikrah, memandang dengan akal kebesaran keagungan Tuhan dalam ayat al-manzura, ayat yang dilihat, ayat di mana tanda kewujudan dan kebesaran Tuhan. Ada yang dibaca Al-Quran, ada yang dilihat semua makhluk. Jadi dia pandang bukan pandang kosong, dia pandang sebagai cermin untuk memandang kehebatan dan kebesaran Allah Ta'ala.
Sebab manusia ni rahsia dia Allah Ta'ala suruh kenal. Kalau dia kenal betul siapa Allah Ta'ala, dia kenal betul, oh, saya menggila kasih dia dengan Tuhannya, dan begitu kuat kegerunan hatinya dengan Tuhan, maka akan cantik secantik-cantik amalan syariat dia. Kan cantik. Kalau kenal lah. Kalau dia kata dia kenal, cuma tergabur gitu, belum, dia belum kenal. Dia kenal, baru kenal gitu-gitu, jauh mungkin. Ya. Awak kenal Tuan Imam sini, ataupun ikutlah siapa-siapa orang kampung tu kan, tu imam kenal, saya sekampung tu jauh, seorang dia kenal, saya sebelah rumah tu dekat sikit, katanya rumah dia pula kenal anak dia, saya kenal, saya tu bapa saya, tu dalam rumah lagi dia kenal kan. Kalau isteri tu dalam bilik lagi kenal. Maknanya pengenalan tu ada dekat, ada lebih dekat. Jadi pembawakan pengenalan hampir lebih dekat, dan membawa perbezaan kedudukan seorang. Kalau dia lebih kenal Allah Ta'ala, maka dia akan membawa pengaruh yang besar dalam perjalanan kehidupannya. Sebab kalau kita kata kau jangan buat tak kenal, orang besar tu, kau jangan buat tak kenal kan. Kita pula kalau anak kita marah tak kalau dia buat tak perasan kita macam. Ya, kita buat tak perasan, wah engkau buat tak perasan ni. Anak dia baru umur Raja 4, jadi bapak dia lalu buat tak perasan, dia seokok macam kan. Kalau bapak tampar orang duduk dia, wah engkau saja, engkau tak perasan aku kat depan kan. Kita kalau orang-orang terhormat, kita buat dak, dia marah kan. Orang kau sombong, buat tak perasan gitu. Maknanya keperasanan adalah satu benda yang mahal harga. Tuan Guru sini pesan, kau jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Kita kena ada keperasanan dengan Allah Ta'ala. Tapi yang jadi masalah terbalik, dia perasan dengan orang, bukan perasan dengan Tuhan. Ya, apa nak buat kan? Kan orang kata apa, kan masyarakat kata apa kan? Padahal benda tu jelas Tuhan suruh. Dia bertapi-tapi, sebab dalam kalbi dia bukan ingatan membesarkan Tuhan, dia besarkan makhluk. Artinya jadi tergendala banyak amalan syariat bila kalbi dia tidak kuat pengenalan dia dengan Allah SWT. Jadi fikrah yang pertama tadi apa? Medan, satu medan tempat bertempur kan. Jadi bertempurlah nafsu dengan akal syaitan, ya, dengan bisikan daripada ilham malaikat dan sebagainya. Pada hak Ta'ala hingga engkau lihat sampai rasa lenyap, panak teman lenyap, lebur tiap-tiap satu kerana kekal Tuhan, kerana dia memandang kehebatan ketuhanan Allah Ta'ala dahsyat, lenyap yang lain, dan membinasakan segala halmu dengan yang dikurniakan akan dikau. Maka situ dia akan dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang besar bila dipadamkan, ya, kebesaran makhluk yang tak ada apa besar. Maksudnya apa? Padamkan, memandang kudrat makhluk dalam memandang kudratillah, pandang matikan iradat makhluk dalam memandang iradatullah, akhirnya matikan kewujudan makhluk dalam memandang kewujudan Allah. Maka tidak ada yang dibesarkan melainkan dia, tidak ada yang diagungkan melainkan dia saja. Itu tauhid dia cantik. Dan satu lagi kata Syekh Abu Hasan Syadzili radhiyallahu anhu, bermula fikir itu cermin yang bersih, kelihatan kebajikanmu daripada kejahatan. Cermin apabila dia bersih, dia nampak tak? Nampak kan? Satu hari tak ada orang yang satu hari dia tak tengok cermin. Ada? Mana ada? Tak mesti tengok cermin. Nak pergi kerja kan, dia kena kan, nak sikat rambut, nak apa, kena rambutan, kata cermin, jangan kata rambutan terbalik dah pakai. Dia macam-macam hal berlaku. Cermin dia memberikan gambaran, itulah hati. Bila cermin hati kita pandang, gambaran akan nampak cantik tak? Kalau dah cantik boleh berkemah lagi, kalau tak cantik boleh hijau lagi. Itulah maksud dia. Cermin hati kita pandang. Di cermin tu dia boleh menangkap. Tapi gagal dia menangkap bila cermin tu bermasalah, dah dikotorkan, dia tak lap tak apa dah. Contohnya cermin cepat kotor, dalam bilik air kan, cerminan bilik air kan, bila kita mandi pun sabun lekat, kita putus sabun lekat, dalam ada tebal. Kita tengok gitu dia tak nampak. Tapi kita lap balik dia terang, wah seronok tengok kan. Maka jenis pemandangan dia akan dapat seronok bila jelas. Pandangan bila tak jelas dia tak seronok kan. Kita bila bawa kereta malam kelabu mata dah tak jelas.
Saya mata dia tak apa terang lah malam. Tak apalah saya bawa kereta. Mari naik. Orang bagi naik kan. Tak ganyo balik dulu lah. Ya, kena bantai dan terik kan ganyo. Maknanya perlu jelas. Dalam berjalan perlu jelas. Cermin. Kita tengok jelas. Itulah cermin qalbi. Dia jelas. Lepas tu Abu Bakar punya lagi hebat. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu laqablah. Aku tidak lihat pun ya akan makhluk melainkan hatiku dah menghadap dia dulu. Ini hati tak menghadap Tuhan. Tengok makhluk dah tenggelam dengan makhluk tu tak nampak. Tak berasa kewujudan kebesaran Allah, pentadbir sekalian alam yang maha dahsyat. Itu adalah bahaya besar dan dia akan bawa kita jauh. Jadi dengan cermin tadi kita boleh apa? Tengok kebajikan dan kejahatan. Pada tajuk arif itu Syekh Ma'ruf seorang daripada wali besar Syekh Makinuddin Al-Asmari. Di antara dia mencecah darajat kewalian yang tinggi. Dia buat cermin ni tiap-tiap hari sebelum tidur. Kalau kita panggil apa? Muhasabah. Kalau di atas sikit dia panggil muraqabah. Lagi tinggi musyahadah. Itu cermin dalam kita pantau. Ya. Jadi sebelum tidur kita cek lah. Kita bangun tidur tadi sampai kita nak tidur balik ni, kita cek balik. Dua perkara je kita cek. Ya, maknanya taat dengan maksiat. Kalau kita jumpa taat berlaku, alhamdulillah syukur. Sebab bila kita syukur ada ziyadah, ada tambahan la in syakartum la azidan. Bukan sekali kita cembuk, oh maksiat banyak kita ini. Cepat kita padam balik. Sebelum kita tidur tu padam. Sebab takut kita tidur di padam turun. Kan? Ada yang tidur di padam turun. Jadi oleh kerana tu cermin adalah perkara yang amat penting. Cermin apa? Mir'atul qalbi, cermin hati. Maka hati itu berjalan dalam segala yang dijadikan dengan sebab fikirnya, dengan sekira-kira martabatnya. Hati dia berjalan tadi. Ya, kalau kita tak tidur je, dia berada mikir sana sini. Kita duduk dengan macam-macam dalam kepala dia. Ya, maka ahli dunia penuh dalam kepala dia dunia fikirannya. Ya, kalau ahlillah penuh dalam kepala dan dalam pemikiran dia musyahadah akan Allah SWT. Kalau ahli ghaflah penuh dengan kelalaian, dia bermain dalam kepala dia. Sebab tu maknanya ikut martabat dia. Kalau martabat dia dekat dengan Tuhan, yang dipikir cantik. Kalau martabat dia jauh, terlampau jauh, itulah keadaan makin jauh-jauh. Kalau dah martabat dia inqita', terputus, ada lagi tak boleh pakai. Saya beri tuang kapi. Dah putus tu dia dengan Tuhan. Dia tak ada iman dengan Tuhan, tak ada nilai langsung. Ada di antara fikrah sebab di ayat tadi dia nakkan wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal, naklah dia berfikir apa yang ada dalam langit dan bumi yang menunjuk terang kepada kebesaran keagungan Allah yang maha dahsyat. Maka hati itu berjalan dalam yang dijadikan dengan sebab fikirnya. Mana hati kita tu boleh berjalan, kalau tidak dia jam, dia beku. Ya, jumud dibagi bila tidak dijalankan kalbi dalam kejadian. Mana saja kita pandang, semua kita nampak kejadian hebat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam misalnya bagi dia dalam syampan diguna apa? Muraqabah ahadiyah. Diambil daripada ayat fa aina ma tuwallu fasammah. Di mana saja kamu pada, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, zahir, yang dalam pun kamu wadah mananya, sama wajhullah. Di sana ada wajah Allah. Apa makna wajah Tuhan? Bukan Tuhan duduk dan bukan. Wajhullah ay wajhut tajalliyat, wajah pentajalian. Makna apa? Semua ni cermin. Itu makna tajalli. Ya. Langit menunjukkan kebesaran keagungan Tuhan. Laut yang besar, apa saja. Walhasil benda tu seolah-olah dia berkata dengan lisanul hal, Allahu mawjud yattasif bisifatil kamalat law lam yakun kadzalik lam yujad syai'un minal awalim. Seolah-olah pokok yang kita pandang, laut, apa semua makhluk termasuk diri kita, dia berkata dengan apa? Lisanul hal, lidah kelakuan. Allah mawjud, Allah Ta'ala wujud, bersifat dengan segala kesempurnaan yang mentadbir segala-galanya. Kalau tidak demikian, kita pun tak ada. Itu maksudnya. Jadi kita memandang kewujudan makhluk ni jelas menunjukkan kehebatan pentadbiran zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Dan bila dia kenal betul, terasa hati dia, maka dia akan apa? Tunduk, malu dengan Allah Ta'ala. Maka dia tunduk, cantik syariat dia jalan. Ya. Yang terbalik pula, dia kata dia kenal lebih syariat dia langgar, tu bohong. Dia lagi kenal, dia lagi ada mahabbah, kasih.
lagi kuat kasih, lagi dia menjaga, sebab kekasih dia akan dia menjaga apa kehendak kekasih. Bahawa kasih itu yang kasih yang sebenar. Maka hati itu berjalan daripada segala yang dijadikan, mana dia menjalankan pemikiran bagi segala kejadian. Itu maksud dalam hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu tentang kejadian Tuhan semua, supaya kamu nampak kewujudan, kebesaran, keagungan Tuhan. Wala tafakkaru fi zati, jangan kamu fikir tentang zat, kunci zat itu tak dibenar. Dia nak tahu hakikat Tuhan, diri Tuhan macam mana, itu jangan masuk, tak dibenar. Kalau masuk, dua dia dapat, satu tak dapat, satu sesat. Akhirnya mengaku dia pula Tuhan. Macam-macam dia sesat. Maka pekerjaan orang yang zahid dalam memfanakan dunia, orang yang zuhud, dia memfanak, melenyapkan dalam kalbi dia pandangan kepada dunia dan bertambah-tambah bagi zuhudnya. Sebab zuhud ni setengah daripada dapat ilmu laduni. Ialah apa? Zuhud ni, man zahada fid dunya, kata baginda Rasulullah, siapa yang membina sifat zuhud dalam kalbi dia, allamahullahu bila ta'allum, Tuhan akan ajar dia tanpa guru mengajar. Dia dapat terus. Ya, bila ada zuhud tu satu-satu tempat terdapat laduni, mesti ada az-zuhdu. Bila ada zuhud, Tuan tempatkan pancaran nur dalam kalbi tadi. Dan fikir segala orang yang abid, orang yang ahli ibadat, dia fikir mana? Dalam keelokan pahala. Ya, orang yang peringkat kategori abid ni, dia akan fikir, wah, banyak pahala buat ni, banyak ganjaran. Maka bertambah-tambah mereka raghib, mana gemar dalam mengerjakan amal ibadah. Adapun yang tinggi sini dan fikir segala orang yang arif, orang yang betul-betul mengenali Tuhan. Itu dia kata ikut martabat. Apa difikir perjalanannya dalam segala sifat dan nikmat. Dalam apa yang dipandang semua nampak jelas sifat Allah SWT yang maha agung, yang sempurna, dan nikmat yang Tuhan beri, Masya Allah. Ya? Maka ketika itu bertambah-tambah mereka kasih kepada Hak Ta'ala. Sebab tarikuna tarikul mahabbah, jalan kita menuju Tuhan ialah mahabbah. Tak ada mahabbah, tak ada rindu dengan Tuhan, jam beku, tuan. Ya? Hati kita nak cakap dia ada rindu, tuan. Ya? Macam mana kita dulu kan, orang bila berkasih, dia ingat jantan ingat betina, betina ingat jantan, tuan. Ya, duduk bangun ingat. Itu ulama kata paling kurang. Macam mana seorang lelaki gila perempuan, perempuan gilakan lelaki. Ya, kena ada dalam kalbi kita dengan Tuhan macam tu paling kurang. Dia kena tingkatkan lagi rindu yang cukup kuat. Ini benda yang disematkan oleh baginda sallallahu dan para sahabat. Bila hati dia rindu dengan Ta'ala, berdesuk bentan. Apa Tuhan buat? Kalau perang berdesuk dia pergi bentan. Ya. Sebab dengan balik baru kita boleh bertemu dengan mahbub, kekasih. Betul Nabi Ibrahim, bila Tuhan sound dia ada kekasih, tak nak jumpa kekasih, itu juga jam tu juga dia kata malaikat maut sentap nyawa aku sekarang juga. Sebab ini malaikat maut nak ambil nyawa dia, sound malaikat maut, ada kekasih nak ambil nyawa kekasih. Kan malaikat maut report dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jawab, Allah Ta'ala pukul apa, Nabi Ibrahim TKO tu. Kau cakap dengan bergaib, kalau bahasa kita lah kan, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Mana nak jumpa kena mati dulu lah, tinggalkan dunia, boleh layak jumpa sana. Dia sebut macam tu, Nabi Ibrahim terperanjat. Lalu Nabi Ibrahim kata, sekarang dia kau cabut, jangan nanti lagi. Bahawa para kekasih Allah ada rindu dengan kematian. Ada pun minta mati, jangan. Minta jangan, sebab panjang umur dia boleh tambah ibadat, boleh tambah amal saleh. Tapi sentiasa kerinduan, sebab punca tamatnya usia kita dunia itulah saat pembukaan nak bertemu dengan kekasih. Kita kasih Rasulullah SAW, Rasulullah dah tak ada. Para sahabat ibadat semua dah tak ada. Tabi'in, ulama, wali semua dah tak ada, dah balik. Kita yang tinggal belakang, apa lagi nak tunggu? Nisbah tu apa lagi nak tunggu atas dunia? Ya, kalau dapat balik sekarang nak balik. Nisbah kita pandang pada sudut nak liqa, bertemu. Adapun sudut dari satu sudut nak meningkatkan amalan ke dia, tu tak payah minta. Sebab sahabat ada satu hari diuji kesakitan, dia minta Rasulullah doakan dia mati. Rasulullah doakan saya balik. Rasulullah kata jangan. Ya. Kau minta doa yang ada kait. Allahumma ahini ma kanatil hayati khairan li wa amitni ma kanat mamatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup ni mempunyai kebajikan kepada aku. Tapi kalau mati terbaik, mati kalau sekiranya mati terbaik lagi. Yang minta mati, belum mati tak baik, lagi kacau tadi, lagi besar azab di sana. Dan akhirnya kata Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, bermula yang terlebih mulia
segala tempat duduk dan tempat tinggi, martabat tinggi duduk serta fikir dalam medan tawajuh. Dia macam tujuh tu, medan tawajuh. Dia duduk dalam mentawajuhkan hati dia. Mentawajuh ni mana? Menghadap. Dalam semayang dia tawajuh. Wajjahtu wajhiya lillazi. Itulah tawajuh. Wajah tu mana aku hadapkan. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, aku hadapkan diriku zahir dan batin kepada Tuhan mentadbir langit bumi. Tiba-tiba kalbi kita tak pergi, buat lain kita pergi, mulut dia baca. Tuhan jawab, kazabtah, dusta engkau. Ya, Tuhan kata apa? Bohong engkau. Engkau mulut cakap beradab, tapi hati engkau membesarkan menghadap pada yang lain. Itu dipanggil medan tawajuh. Dan adalah fikir itu apa? Membaikkan yang baik. Membaikkan yang baik dan menjahatkan yang jahat. Apa maksud dia? Jelaslah. Mana dengan ada fikiran, manusia akan nampak jelas benda tepat. Mana kalau kita tengok cermin, Abu jelas. Kalau tak tengok cermin, tak perasan tadi, sini kotor, sini tak, patut kena ejar, dia tak ejar. Sebab tak tengok cermin. Bila dia fikir cermin, dia jelas nampak, oh ini baik, yang tak elok. Itu makna fikir tu, tafakkur adalah perkara yang sangat penting dalam mengislahkan perjalanan insan dengan Tuhan. Mana membaikkan, dia kata Allahumma arinal haqqan haqqa, tunjukkan kami kebaikan sebagai kebajikan, yang jahat sebagai kejahatan. Itu maksudnya. Mana membaikkan yang baik dan menjahatkan yang jahat. Kalau dia tak fikir, dia terbalik. Ya, yang baik dia kata tak baik, yang jahat pula dia kata baik. Ini terbalik kan? Dan mentahkikkan, memantapkan yang hakikat. Maka fikir olehmu demikian. Itu dipanggil apa? Dipanggil al-fikru sirajul qalb pula. Yang akan datang disambung bahawa fikrah itu merupakan sirat, lampu, spotlight untuk menyeluruh kalbi. Mafhum sebaliknya, kalau tidak ada fikir, bermakna dia tidak akan dapat menerusi jalan yang sebenarnya. Yang tadi bihi lil haqaiq lil umur, ada maksud dia. Kemudian al-fikru sirajul qalb, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Fa inna khairal kullahu. Alhamdulillah. Subhanakallah. Innahu la yaghfiru illa anta. Ya